Bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia bersama Irfan ketika ini untuk kita kongsikan tentang hak pendidikan Yayasan Maghfirah bersama dengan Ustaz Dr. Muhammad Erfino Haji Johari, Duta Raikan Ramadan Yayasan Maghfirah yang juga bersyarakat dalam Pusat Pengajian Islam dan Bahasa UPTM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Baik, sebelum teruskan Ustaz, seorang kata tak kenal maka tak cinta kan. Jadi apa yang telah dilakukan oleh Yayasan Maghfirah ini sebenarnya? Terima kasih kepada Irfan. Selamat pagi Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Maghfirah, saya yakin ramai yang biasa mendengar ataupun mungkin melihat iklan-iklan dan sebagainya. Namun, kita ini Yayasan Maghfirah atau mungkin dikenali dengan nama YM telah pun beroperasi lebih daripada 5 tahun. Dan operasi kita adalah bersifat untuk melunaskan khidmat masyarakat yang berteraskan kepada 4 niche utama. Baik. Yang pertamanya adalah berdasarkan teras pendidikan, keduanya teras kebajikan, yang ketiga adalah bantuan dari sudut teras perubatan, dan yang keempat adalah dari sudut teras dakwah. Contoh dalam kebajikan, antara yang kita bantu menerusi Yayasan Maghfirah adalah kepada mangsa-mangsa bantuan banjir ataupun yang menghadapi bencana alam, baik pakaian, barang dapur dan sebagainya. Pendidikan pula kita menawarkan pengajian percuma kepada golongan asnaf, golongan yang berkeperluan atau juga mereka yang mempunyai pelbagai kelainan upaya. Daripada sudut teras perubatan, kita mempelopori dan juga menerajui bantuan cochlear implant bagi anak-anak yang bermasalah ataupun diuji dengan masalah pendengaran agar mereka boleh dapat mendengar kembali. Dan daripada sudut dakwah, selain daripada tazkirah, ceramah dan penyampaian perkongsian dapatan, kita juga memfokuskan kepada bantuan-bantuan kebajikan dalam dan juga luar negara, fokus lebih kepada dalam negara. Baik, jadi jelas sebenarnya Yayasan Maghfirah ini adalah untuk memberi bantuan kepada masyarakat berteraskan kepada 4 stage yang berbeza kan. Tapi kalau kita nak fokuskan kepada apa yang dilakukan, apa di antara aspek-aspek utama yang ditekankan oleh Yayasan Maghfirah ini sendiri Ustaz? Baik. Berkenaan tentang fokus utama, pada awal-awal penubuhan YM, kita dikenali dengan slogan pendidikan asas perubahan. Kerana kita melihat bahawa dengan pendidikanlah yang memajukan dan memanusiakan manusia itu sendiri. Menerusi kehebatan para ulama silam di dalam penulisan-penulisan mereka, Al-Imam Al-Mawardi, Al-Ghazali, Al-Farabi dan sebagainya, serta ramai di kalangan para ulama kesusastraan Melayu Islam yang turut menukilkan ilmu mereka dalam pelbagai dapatan. Lantaran itu, ketamadunan ini boleh untuk merubah dan menjadikan manusia lebih baik dan asas terasnya itu adalah ilmu pengetahuan. Kerana itu fokus kita adalah menerusi pengetahuan dan juga penyuburan ilmu. Jadi kita berhasrat dan telah pun memulakan langkah untuk menubuh dan menyuburkan satu hub pendidikan yang kita harapkan boleh membina generasi muda dengan ilmu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 13, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, yang bermaksud mereka adalah anak muda, pemuda belia. Bila mereka memperoleh keimanan, mereka melestarikan keimanan itu menerusi pengetahuan dan mereka jadi lebih rapat dapat petunjuk dari Allah. So, itulah hasrat kita. Semuanya akar kata kuncinya adalah pendidikan. Jadi itu aspek utama yang ditekankan oleh Maghfirah ketika ini untuk kita melahirkan generasi-generasi yang bijak, yang ada ilmu pengetahuan menerusi Yayasan Maghfirah. Jadi kalau boleh kongsikan, di manakah dan bilakah hub pendidikan ini telah dibuka sebenarnya? Ya, alhamdulillah kita telah pun beroperasi secara berdikit, berperingkat tetapi berstrategik selama lebih kurang 5 tahun dah. 5 tahun alhamdulillah. Dan hub pendidikan kita ini adalah merupakan tanah seluas 15 ekar dan bertempat di Lengging Negeri Sembilan. Daripada 15 ekar yang ada ini, alhamdulillah dengan bantuan, sokongan dan dana daripada masyarakat umum serta semua badan-badan dan agensi, kita telah pun dapat membangunkan sekitar 7 ekar daripada 15 ekar itu, yang meliputi sekarang ini fasiliti yang ada. Kita ada asrama, penginapan, kita juga ada resort kalau nak datang untuk healing, bercuti dan sebagainya. Kita ada surau, kita ada masjid, kita juga ada kolam renang, Irfan. Kolam renang pun ada. Kalau Irfan berenang, marilah datang. Boleh. Cuba kita dekat Ustaz. Kita juga ada padang untuk permainan dan juga pelbagai kegunaan serta pelbagai aktiviti. Dan inilah hasrat kita untuk bangunkan tanah. Keseluruhannya sekarang dah 7 ekar. Bakinya nanti kita akan memperkasakan. Antara yang juga telah kita wujudkan adalah Ma'had Tahfiz Maghfirah ataupun dalam singkatannya kita sebut MATAM. Dan
dan ini mudah-mudahan ianya bukan saja menjadi ruang untuk penyuburan ilmu-ilmu dan medan agama, tetapi pendidikan tadi yang kita bawa dan kita setarakan terbuka untuk umum. Baik, di Lengging itu sekarang ini 7 ekar pun telah dibangunkannya di kawasan itu, dan kalau boleh kongsikan kenapa kawasan Lengging ini dipilih sebagai tempat kita letakkan hub pendidikan? Pertamanya kerana daripada sudut strategik dan juga lokaliti, dan kita juga melihat kepada kesesuaian apakah fasiliti yang kita nak bina, maka kita perlukan ruang di mana adanya gabungan di antara ketenangan dan juga alam semula jadi. Yang itu kita jaga. Dalam masa yang sama, akses untuk keluar masuk itu juga senang dan dia tidaklah menyukarkan orang untuk datang dan hadir. Dengan keluasan yang ada ini, kita mengharapkan agar kita dapat perluaskan dan perlebarkan fasiliti yang ada, maka insya-Allah dari semasa ke semasa dengan sokongan dan bantuan semua, kita akan jadikan hub pendidikan di Lengging Negeri Sembilan ini. Ramadan ini akan datang pun kita ada banyak program-program seperti daurah Ramadan, dan juga pada masa akan datang ianya insya-Allah berterusan, Irfan. Insya-Allah. Baik, seperti yang diungkapkan oleh Ustaz tadi, pada bulan Ramadan akan ada daurah ya. Dan kalau kita boleh kongsikan lagi apa di antara program-program yang dijalankan di sana? Baik. Untuk Ramadan, subhanallah, antara yang telah pun kita usahakan bermula tahun lepas sebenarnya, dan sambutan itu baik. Insya-Allah kita akan sambung dalam Ramadan yang lagi tinggal seminggu lagi lebih kurang, iaitu kita adakan satu daurah Ramadan, satu perkampungan sebulan Ramadan ataupun sekitar 27 hari, khususnya kepada orang awam. Tapi kalau tahun lepas kita lihat majoritinya yang hadir dan juga memperuntukkan masa Ramadan keseluruhan di situ adalah daripada kalangan warga emas. Kita isikan dengan pelbagai program agar sambutan Ramadan mereka ini benar-benar bersifat man qama Ramadana, yang mendirikan Ramadan, siangnya dengan program, malamnya dengan qiyam, adanya tadarus, pengajian agama, makan minum juga, penginapan disediakan dengan selesa. Kita juga mempunyai pelbagai aktiviti-aktiviti yang membolehkan aktiviti akademik itu dijalankan. Malah kita ada sukan, rekreasi, riadah. Kita mensasarkan untuk membina padang memanah yang besar di samping kandang kuda untuk kegunaan orang awam. Flying fox juga ada untuk kita jadikan sebagai aktiviti lasak, memberikan orang kata penglibatan dan minat anak muda. Dan kolam renang yang saya sebutkan tadi itu, Irfan, kita menghasratkan untuk kita dapat perluaskan biar dianya bersaiz dan bertaraf Olimpik, insya-Allah. Insya-Allah, saya doakan usaha itu berjalan lancar. Dan kalau kita boleh bawakan kepada penonton, apa peri pentingnya pendidikan untuk kita berikan kepada anak-anak kita khususnya, Ustaz? Baik. Pendidikanlah yang menjadikan taraf hidup, social status, malah keinginan dan kesungguhan untuk berubah itu wujud. Perubahan, pelaksanaan ibadah, semuanya berteras kepada ilmu. Kerana kalau sesuatu perkara itu walaupun ianya baik, tapi tidak dilaksanakan bertatahkan ilmu pengetahuan, maka ianya juga tidak ke mana. Lantaran itu yang boleh memajukan manusia dan menyumburkan tamadun adalah pengetahuan itu sendiri. Kerana itu di YM kita mensasarkan adanya hak pendidikan ini agar kita tidak menyalurkan pendidikan secara tradisional semata-mata, tetapi biarlah ianya menepati sasaran-sasaran yang pelbagai. Golongan mudanya perlukan begini, golongan warga emas mungkin ada keperluan yang tertentu, dan juga orang-orang awam, dan diharapkan dengan bantuan semua insya-Allah ianya dapat kita hasilkan. Insya-Allah kita doakan agar usaha yang Fira ini dapat untuk membantu bukan sahaja golongan muda, malah golongan-golongan yang memerlukan juga. Jadi kalau kita boleh kongsikan di manakah untuk kita melihat perkembangan terkini Yayasan Maghfirah ini, Ustaz? Baik. YM ataupun Yayasan Maghfirah sentiasa aktif di dalam memastikan akaun-akaun sosial media kita dan semua platform yang ada itu kita gerakkan. Jadi sebarang agihan, bantuan, projek-projek dan juga program yang kita laksanakan, kita pastikan ianya itu dimasukkan, malah sentiasa dibugarkan dengan berita-berita terbaru. Jadi boleh follow kita di FB dan IG, cari sahaja, tulis sahaja YM ataupun Yayasan Maghfirah di mana-mana enjin pencari, maka kita akan dapat dan melihat. Boleh juga lihat di 3T, iaitu di Twitter, di TikTok dan juga di YouTube. Juga. Okey. Baik, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Dr. Muhammad Erfino Haji Johari untuk perkongsian pada pagi ini tentang hak pendidikan Yayasan Maghfirah. Okey, Ustaz, insya-Allah sebelum kita akhirkan segmen kita pada pagi ini, sedikit perkongsian tentang pertandingan di bulan
bulan Ramadan ini. Boleh Ustaz kongsikan? Ya, pada Ramadan ini kita akan menginisiatifkan pertandingan dengan topik ataupun tema kita cabaran Ramadan dengan pelbagai hadiah yang sangat menarik yang berjumlah RM5,000 keseluruhannya dan ianya terbuka kepada semua untuk menyertainya, Irfan. Caranya bagaimana? Sila follow, sila like semua platform media sosial Yayasan Maghfirah ataupun YM, dan mudah-mudahan Ramadan ini tidak hanya diisi dengan ibadah semata-mata tapi keseronokan melaksanakan ibadah. Cabaran Ramadan ini adalah satu pertandingan yang kita harapkan dapat menyemarakkan Ramadan Mubarak itu sendiri. InsyaAllah kita doakan. Terima kasih lagi sekali diucapkan kepada Ustaz Dr. Muhammad Erfino Haji Johari, Duta Arah Ikan Ramadan Yayasan Maghfirah, dan juga Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Islam dan Bahasa UPTM untuk perkongsian hak pendidikan Yayasan Maghfirah. Terima kasih Ustaz.